最近唐牧师一直在传讲呼召的主题， Belakangan ini Pendeta Stephen Tong berkhotbah dengan seri panggilan. 所以呢，我今天就特别被他老人家从万隆呼召回来响应这个主题。 Saya pribadi juga turut tunduk kepada panggilan beliau memanggil saya dari Bandung untuk kemari dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. 他自己老人家也是被主门召去韩国、去美国，正在服侍。 Beliau sampai di usia lanjutnya pun tetap tunduk kepada panggilan Tuhan, bahkan di waktu dekat ini sampai pergi ke Korea untuk menjalankan. 请各位弟兄姐妹继续为他老人家祷告。 Maka marilah kita juga senantiasa mengingat beliau dalam doa-doa kita. 我们先来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 现在天父，我们满心感谢赞美你。 Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan memuji namamu. 我们是何等的恩典，能够蒙你的呼召进入你的国度。 Kami sendiri sungguh telah menerima anugerah yang besar sehingga kami dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. 说，正如刚才的诗歌所唱的，我们如果能够都来遵从你的圣名， Ya Tuhan, bagaikan lagu yang telah dipersembahkan oleh paduan suara tadi, kiranya kami juga sesuai dengan doa tersebut. 这是多么美的一件事情！ Sungguh indah ya Bapa bila kami sungguh semua menguduskan 这 nama-Mu. 个就是你要我们去执行的。 Ini adalah perintah yang Engkau mau kami jalankan. 主啊，你此时此刻与我们同在， Ya Tuhan, tolonglah menyertai kami di waktu ini. 带领我们每一个人， Kiranya Tuhan memimpin setiap kami. 所以我们无论是听的讲的，都有一颗谦卑受教的心。 Agar setiap kami, baik yang menyampaikan firman Tuhan, yang mendengar firman-Mu dapat datang dengan kerendahan hati. 所以我们今天都是来做真理的学生。 Pimpin kami, setiap kami untuk di saat ini menjadi murid kebenaran-Mu. 与我们以下的时间同在， Kiranya Kau pimpin kami dalam waktu ini. 奉耶稣基督的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，我们一同翻开圣经到约翰福音第21章。 Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di Injil Yohanes pasal 21. 约翰福音第21章翻到之后，我们看18到23节。 Injil Yohanes pasal 21, kita akan membaca ayat 18 sampai 23. 约翰福音21章18到23节。 Yohanes 21 ayat 18 sampai 23. 翻到之后，由我来为大家诵读，以后请翻译。 Dari Vikaris akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin, setelah itu akan dibacakan ulang oleh penerjemah dalam bahasa Indonesia. 约翰福音21章18节，圣经说：“我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话，是指着彼得要怎样死，荣耀上帝。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖你的是谁？”的那个门徒。彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何呢？”耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。”于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死。其实耶稣不是说他不死，乃是说我若要他等到我来的时候，与你何干？ Yohanes 21 ayat 18 sampai 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." 今天我要传讲的主题就是主耶稣的这句话：“你跟从我吧。”
Hari ini saya akan secara khusus berkhotbah tentang kalimat Yesus yang tercatat di sini, yaitu engkau ikutlah aku. 我会分3个点来传讲。 Saya akan membaginya menjadi 3 poin. 第一个是你， Yang pertama adalah engkau, 第二个是跟从， yang kedua ikutlah, 第三个就是我，上帝。 poin ketiga aku, yaitu Tuhan. 当彼得听见他自己的未来是殉道的时候， Ketika Petrus dengar bahwa akhir hidupnya akan menjadi martir bagi Yesus, 他就问耶稣说：“约翰他将来怎么样 Petrus bertanya kepada Yesus, bagaimana dengan dia, yaitu Yohanes ini? ？”然后耶稣的回答是：“你跟从我吧。 Tapi jawaban Yesus adalah, engkau ikutlah aku. ”各位请注意哦，正常而言的话，彼得他应该有所回应，对不对？ Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita memperhatikan dalam situasi seperti ini seharusnya Petrus ada respons. 如果今天我对各位说：“哎，你跟从我来 Kalau hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian, ikutlah aku. ”很自然的你会问：“哎，去哪里？ Bapak Ibu pasti akan berespons, ikut kemana? 为什么要去？ Atau mengapa saya harus ikut? 你是谁呀、或者说你是谁、 Atau 呀？ mungkin Bapak Ibu akan bertanya, siapa Anda berani minta saya ikut Anda? 那这个才是一个正常的反应。 Ini adalah respons-respons yang wajar. 那彼得却扭过头来， Tetapi Petrus justru tidak 他 berkata-kata. 扭过头来竟然去关心另外一个人。 Dia justru berpaling di ayat 20 dan memperhatikan murid yang lain. 这个到底怎么回事呢？ Mengapa demikian? 有人觉得说彼得想要跟约翰进行一个属灵的这个较量， Ada orang yang berkata Petrus pada saat ini ingin bersaing secara rohani dengan Yohanes. 如果我的服饰是死路一条的话，那 Petrus 他会怎么样？ Petrus berpikir, kalau akhir pelayanan saya adalah mati, bagaimana dengan murid yang satu ini? 我们同样都是侍奉，为什么只有我这么惨？ Kita sama-sama melayani, mengapa saya harus mati begitu tragis? 那也有人对彼得的这个行为的诠释呢是比较客气的。 Tapi ada juga penafsir yang melihat sifat Petrus lebih halus. 意思是说，这个时候的彼得他的生命应该够成熟了，应该不至于这个样子。 Yaitu penafsir yang demikian berpikir bahwa Petrus pada saat ini seharusnya sudah lebih dewasa secara rohani. 所以他们就认为说彼得是真心去关心约翰的， Maka para penafsir demikian berpikir Petrus memang sungguh peduli terhadap Yohanes, 而不是较量。 tetapi bukan mau bersaing dengan Yohanes. 那到底怎么回事？或许我们可以从耶稣的回答本身来做一些适当的推论。 Saya rasa kita dapat mengambil kesimpulan dari jawaban Yesus sendiri. 我们看圣经22节的前半段， Mari kita melihat ayat 22 bagian depan. 耶稣说：“我若要他等到我来的时候，与你何干呢？” Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. 在这里先辟个谣约翰他并非到如今还活着，在等耶稣回来。 Saya ingin menyanggah sebuah rumor, yaitu Rasul Yohanes memang tidak hidup sampai sekarang terus menunggu Yesus datang. 这一点呢，作者约翰本人他已经澄清了。 Hal ini sebagai penulis Rasul Yohanes sendiri sudah menjelaskannya. 就是在23节他说：“于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死。其实耶稣不是说他不死，乃是说我若要他等到我来的时候，与你何干？” Dia sendiri menjelaskan di ayat 23, maka tersebarlah kabar bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jika aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. 约翰的意思就是耶稣他只是做个假设，就是这样。 Maka Yohanes menjelaskan bahwa kalimat Yesus hanyalah sebuah asumsi, jikalau saja. 而且呢，根据早期教父的一个记载，约翰他确确实实是在以弗所安息主怀的。 Dan kalau kita melihat tulisan-tulisan dari Bapak Gereja, mereka juga mengakui bahwa Yohanes telah mati di kota Efesus. 但是弟兄姐妹，值得我们留意的是什么呢？ Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang patut kita perhatikan dalam hal ini? 我要问，为什么耶稣他在做一个假设的时候，是关于活着的假设？ Yang saya ingin kita renungkan adalah mengapa Yesus pada saat ini berasumsi jikalau dalam hal hidup. 并且耶稣做这个假设的时候，后面还带了一个补充，就是等到我来的时候。 Bahkan Yesus menambahkan sebuah syarat, yaitu jika aku menghendaki dia supaya hidup sampai aku datang. 难道耶稣不可以假设说，我要把他这个流放到拔摩海岛，那与你何干呢？
Yesus bisa saja berkata, jika aku mau membuang dia ke Pulau Patmos, itu bukan urusanmu, juga bisa bukan? 或者我要他写下启示录的话，与你何干呢？ Atau Yesus juga bisa berkata, jika aku mau dia menulis kitab Wahyu, itu bukan urusanmu. 耶稣没有这样讲。 Tapi Yesus tidak berkata demikian. 我相信耶稣他从来不会随随便便的去假设， Saya yakin Yesus tidak akan pernah sembarangan mengambil asumsi. 他是鉴察人心的上帝。 Yesus adalah Allah yang menilik hati manusia. 很明显哈，耶稣他其实很刻意的在强调一个状态， Di sini dengan jelas Yesus memang ada maksud tertentu menyatakan sebuah situasi. 这个状态就是活着， Yaitu situasi yang disebut sebagai hidup. 以及他在强调这个活着的状态，它的一个持续性，就是等到耶稣再来的时候。 Dan Yesus menyatakan kondisi hidup ini akan berkelangsungan sampai ia datang kembali. 这样看来的话，更有可能，耶稣鉴察彼得的心，发现他在门招要殉到这个结局的事情上面，起码当下很难接受。 Maka sangat mungkin Yesus yang dapat menilik hati Petrus, dia melihat ketika Petrus sadar bahwa dirinya akan mati martir bagi Yesus, dia sendiri Petrus sulit menerima fakta ini. 所以他就抛出一个截然相反的例子来挑战他。 Maka Yesus sengaja mengambil contoh yang sangat bertolak belakang dengan kondisi Petrus. 如果你很快就要死了， Yesus demikian menantang Petrus, jika kamu akan mati martir, 约翰却一直活着， tapi rekanmu Yohanes akan hidup panjang umur, 那又怎样？ itu bukan urusanmu. 是你，彼得，你跟从我。 Yang kukatakan adalah engkau, Petrus, engkau ikutlah aku. 你不要搞错，我现在呼召的是你，彼得，是你要跟从我， Petrus jangan salah, sekarang aku memanggil engkau, engkaulah yang ikut aku. 是你要做出回应， Engkaulah yang harus berespons terhadap panggilan. 不是别人要做出回应。 Bukan orang lain yang berespons akan panggilanmu. 于是呢，耶稣就再一次强调说，在22节的后半段，你跟从我吧。他第二次讲了， Maka dari itu di sini Yesus di ayat 22, Yesus menekankan kembali, yaitu kalimat terakhir, engkau, tetapi engkau ikutlah aku. 所以在我看来哈，彼得他这样的去好像关心约翰的重点呢， Maka menurut saya, bagaimana Petrus di sini kelihatannya memang peduli terhadap Yohanes, tetapi 不是到底关不关心他， bukan peduli secara moral atau etis, 也不是要我们关注他有没有严格意义上与他去较量， tetapi juga bukan peduli karena ingin bersaing secara rohani, 因为他不是为了比较而比较。 karena di sini perbandingan ini bukan untuk bersaing. 我们在这处经文要看到的重点，在彼得这个行为的背后要看到的重点是，彼得他此时此刻心中依然惧怕。 Kiranya kita melihat bahwa yang ditekankan di dalam perikop ini adalah bagaimana Petrus sendiri dalam hal ini masih ada ketakutan dalam hatinya. 此时此刻的彼得，他很软弱。 Petrus pada saat ini masih lemah. 亲爱的弟兄姐妹，我们其实常常和彼得一样， Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita sering kali mirip dengan Petrus. 我们很习惯去听别人的声音的， Kita sering memilih mendengar suara orang lain, suara 担心 manusia, 这个，担心那个，却不愿意正视上帝对我们的呼召。 sehingga kita mendengar suara manusia, kita khawatir ini, bimbang itu, dan kita tidak mau mendengar suara panggilan Tuhan. 你知道吗？6年前的时候，我和我的妻子放下在国内的一切，来到这边。 Bapak Ibu sekalian, saya dengan istri saya di 6 tahun yang lalu, kami melepaskan segala hal dari Tiongkok dan kemari untuk masuk STT. 我们准备来的时候呢，有声音就传到我们的耳朵里面。 Waktu kami mau berangkat, ada beberapa orang yang mulai bersuara. 曾经所谓最好的同工，在背地里就议论我。 Bahkan orang-orang yang kami kira adalah rekan kerja kami yang erat, mereka justru mulai berkata-kata di balik sepengetahuan kami. 他说：“哎呀，老才去读神学有什么用啊？回来还不是跟别人一样讲讲道。” Mereka berkata, ayah Stephen Chai ini untuk apa pergi ke Indonesia, masuk STT, nanti sudah selesai bukan juga sama dengan kita naik atas mimbar khotbah kan? 其实我知道他会这样讲，是因为当初我来之前，我也是激动他一起来读神学。 Saya tahu orang ini berkata demikian karena sebelumnya saya juga mengundang dia bersama-sama untuk masuk STT. 其实，在我叫他之前，他已经好多年前心里面已经有这样的感动的。 Sebenarnya sebelum saya mengajak dia, orang ini dari bertahun-tahun sebelumnya sudah punya panggilan dalam hatinya. 但他最后不愿意放下工作，不愿意放下家人， Tapi orang itu
tetap tidak mau melepaskan pekerjaannya, melepaskan beban keluarganya. 然后看到我去了，就在背后开始数落我。 Justru dia melihat saya yang lebih muda dari dia justru mau pergi masuk STT dan dia demikian mulai menyebar rumor. 另外呢，还有我们当地教会很有名的牧师出来拦阻我。 Selain itu juga ada seorang hamba Tuhan, pendeta yang cukup terkenal di daerah kami, bahkan melarang saya. 用他所谓这个很属灵的权柄来压我。 Pendeta ini memakai kuasa rohaninya untuk menekan saya. 中国没有耶稣吗？ Apakah di Tiongkok tidak ada Yesus? 非要跑到国外去？ Mengapa kamu harus pergi ke luar negeri? 我现在叫你马上打消这个念头。 Sekarang saya perintahkan kamu lupakan niat ini. 各位不要害怕。 Bapak Ibu sekalian, janganlah kita takut. 如果说上帝的仆人滥用主的权柄， Bila ada hamba Tuhan yang menyalahgunakan kuasa dari Tuhan, 那么我相信赐这个权柄的主也一定会把他的滥用给显明出来。 maka saya yakin Tuhan sang pemberi kuasa akan menyatakan ketidakbenaran dalam hamba Tuhan tersebut. 真的是这样， Memang sungguh hal ini terjadi. 他居然在主日的讲台，以此为例，就是以我们出不出去这个事情为例，公然的怂恿所有的会众说要拦阻这些人出去。 Pendeta ini bahkan membawa hal ini, yaitu niat saya dan istri untuk keluar negeri, membawa hal ini ke atas mimbar dan mengumumkan kepada jemaat sekalian untuk bersama-sama melarang kami suami istri pergi. 甚至还在他按牧的期间，特别禁止所有的人不可以发单张来叫他们。 Dia bahkan juga pada saat ketika dia sendiri ditahbiskan sebagai pendeta, dia juga melarang pada jemaat untuk tidak boleh keluar untuk membagikan warta. 为了要顺服当局的呼召， Karena dia merasa jemaat juga perlu tunduk kepada panggilan dia sendiri. 请问我应该去关心这些人吗？ Bapak Ibu sekalian, apakah saya perlu mempedulikan orang-orang ini? 或者我应该去关心他们对我的言论呢？ Atau perlukah saya peduli terhadap perkataan mereka terhadap saya? 哦，主啊，我如今蒙召了，那他们将来的服侍会怎么样？ Oh Tuhan, saya sudah dipanggil oleh Engkau. Bagaimana dengan mereka nanti ya Tuhan? 主就说：“与你何干？是你要跟从我。” Yes, Tuhan berkata, itu bukan urusanmu. Engkau ikutlah aku. 感谢上帝，我没有任何犹豫，我来了。 Saya bersyukur pada Tuhan karena saya tidak lagi bimbang. Pada saat itu saya terbang ke Indonesia. 哎，有人就说了：“哇，那财弟兄你看样子比彼得还要厉害嘛。” Mulai ada orang yang memuji saya, wah Pak Stephen Anda bahkan lebih hebat daripada Petrus ya. 其实我很清楚，包括我今天站在这个讲台，一定会有一些的彼得兴起来关心我的。 Saya yakin sebenarnya hari ini saya naik ke mimbar juga mungkin akan menimbulkan beberapa Petrus-Petrus kecil di tengah Bapak Ibu sekalian yang memuji saya. 谢谢你们，我完全不敢当。 Terima kasih atas pujian, tapi saya sungguh tidak layak atas pujian-pujian ini. 但是我很清楚，圣经让我们看见彼得的软弱。 Tapi saya dengan jelas mengetahui Alkitab mau kita melihat kelemahan Petrus. 让我们看见大卫的软弱， Juga mau kita melihat kelemahan Daud, 摩西的软弱， kelemahan Musa. 甚至是被称为信心之父亚伯拉罕他的软弱， Bahkan juga melihat kelemahan dari Abraham yang disebut sebagai bapa segala orang 是 beriman. 要我们从中去学习，因而改变自己， Kita belajar dari orang-orang ini dan mengintrospeksi diri. 以至于我们可以更好的去侍奉上帝， Agar kita dapat berubah dan melayani Tuhan lebih baik 而 lagi. 不是虚假的谦卑，嘴上挂着说我算什么的标签。 Tetapi bukanlah pura-pura rendah hati dan berkata, siapalah saya bukan apa-apa. 实际上呢，是遮掩自己的骄傲，不吸取前车之鉴。 Karena kerendahan hati yang palsu ini sedang berusaha menutupi kesombongan diri dan tidak mau belajar dari orang-orang yang di masa lampau. 当耶稣对彼得说：“约翰与你何干？你跟从我吧。”这个命令， Ketika Yesus memerintahkan Petrus untuk ikutlah aku, yang lain bukan urusanmu. 他要达成一个果效， Yesus ingin mencapai satu tujuan. 就是不管对2000年前的读者，还是对现在的读者而言，要建立一个正确的侍奉态度。 Yaitu tujuan ini bukan hanya untuk orang pada saat itu, tapi juga orang-orang di segala zaman yang membaca firman ini untuk dapat membangun sikap pelayanan yang benar. 这个态度就是别人与我何干？ Sikap pelayanan yang benar ini adalah orang lain bukan urusan. 你与我何干？ Engkaulah sekarang yang patut berespons padaku. 我跟从上帝吧。
sayalah pribadi yang harus ikut Tuhan. 但是各位弟兄姐妹，我摸着良心在上帝的面前说，我实在是不敢轻慢， Tapi Bapak Ibu sekalian, saya dengan jujur berkata di hadapan Tuhan, saya tidak berani sembarangan. 因为彼得他也曾就这样撇下渔网， Saya tidak berani mempermainkan firman Tuhan karena Petrus sendiri pun juga pernah menyangkal Yesus. 他很勇敢的回应主的呼召。 Pada awalnya Petrus dengan berani berespons pada Yesus. 我觉得我一点都没有比他厉害，我甚至不配跟他去比较。 Saya pribadi rasa saya sungguh tidak layak untuk diperbandingkan dengan Petrus. 恰恰相反，我非常的战兢。 Sebaliknya justru saya sangat gentar. 会不会撒旦他其实利用我，最后去拦阻耶稣工作的，好像彼得拦阻耶稣上十字架那样，那个人是我。 Mungkinkah justru nanti saya seperti Petrus justru akan dipakai oleh setan untuk menyangkal Yesus dan bahkan mendukung Yesus naik ke atas salib. 我很战兢，会不会以后否认耶稣基督的也是我？ Saya sangat gentar, apakah nanti di masa depan saya justru akan menyangkal tidak mau mengakui Yesus? 是否和彼得一样，也需要耶稣再一次的来呼召我？ Apakah saya juga nanti mungkin akan seperti Petrus yang patut dipanggil sekali lagi oleh Yesus? 虽然弟兄姐妹，我知道在你们的中间有一些人老早就听见了主呼召你， Bapak Ibu sekalian, saya tahu di antara kita juga ada orang yang sudah lama jelas akan panggilan Tuhan. 不管是呼召你做传道人，或者在各自的领域里面为主发光、为主做盐的。 Baik itu dipanggil menjadi hamba Tuhan di atas mimbar ataupun dipanggil masuk ke ranah publik tertentu untuk menjadi terang dan garam. 很多人在这个过程中间犹豫了。 Banyak orang sudah jelas panggilan Tuhan tapi masih bimbang. 哦，主啊，我上有老下有小，特别是中国弟兄姐妹，我还有车贷、房贷都没有还清。主啊，你呼召我，好像不太对吧？ Oh Tuhan, saya masih punya tanggung jawab untuk menghidupi orang tua, menghidupi istri dan anak. Bahkan mungkin dari saudara-saudara yang dari Tiongkok punya kredit rumah, kredit mobil. Ini semua sering menjadi kekhawatiran 我 kita. 要是走了，我的家人怎么办？ Kalau saya pergi merespons panggilan Tuhan, bagaimana dengan keluarga saya? 哦，财弟兄啊，我的家人不同意，我老婆不同意。 Ayo Pak Steven, saya ada panggilan tapi istri saya tidak setuju, orang tua saya tidak setuju. 我牧师觉得我不合适。 Bahkan pendeta dari gereja saya merasa saya tidak cocok. 还有的呢，已经来了， Tapi ada juga orang yang tunduk dan mau datang masuk STT, 中途打退堂鼓的， tapi tidak dapat bertahan sampai akhir. 有各种各样的理由，身体不舒服， Memakai berbagai alasan seperti kesehatan kurang cukup, 跟大家关系处不好， atau relasi dengan murid-murid lain tidak baik, 或者要结婚了， atau mungkin saya mau cepat-cepat menikah, 又回去了。 dan akhirnya memilih untuk cepat-cepat pulang. 各位，这样的事情一直在发生， Bapak Ibu sekalian, halangan-halangan seperti ini terus terjadi. 特别是结婚的事情， Terutamanya hal-hal yang kelihatan penting seperti menikah. 因为很多人都是第一次结婚嘛， Karena banyak di antara kita tentu ya ingin menikah dan belum pernah menikah. 很向往婚姻， Sangat-sangat rindu untuk bisa menikah. 姐妹更是这样。 Terutamanya kaum perempuan. 年纪越来越大了，家里人催得厉害，中国弟兄姐妹都知道的。 Terutamanya di dalam budaya Tionghoa terus-menerus menekan untuk para perempuan menikah di usia muda. 啊，能结婚就好了， Kalau bisa ada yang mau menikah dengan saya, puji Tuhan. 书读不读啊？哦，再说了。 Menikah dulu, nanti mau belajar lagi teologi, nanti lagi saja baru kita lihat. 我告诉你，如果你是这样的态度， Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki sikap yang seperti ini, 你只是想结婚，却没有认识什么是婚姻。 sebenarnya kita hanyalah ingin menikah, tapi tidak mengerti makna pernikahan yang sesungguhnya. 保罗说了，婚姻是关于教会和基督的关系。 Paulus berkata, pernikahan itu mencerminkan hubungan Kristus dan gereja. 当我们进入婚姻之前，首先认清我们的那一个君，我们的那一个属灵的丈夫是谁，就是我们的耶稣基督。 Sebelum kita masuk pernikahan, hendaklah kita patut mengerti terlebih dahulu siapa raja kita, yaitu adalah mempelai pria kita, Kristus, dan maknanya dalam hidup kita. 如果我们的心不能在顺序上面先遵行基督的旨意的话， Jika hati kita tidak sanggup untuk mengutamakan Kristus dan tunduk kepada kehendaknya terlebih dahulu, 我们不能先全心去回应他的呼召的话， jika kita tidak sanggup untuk dengan sepenuh hati tunduk kepada panggilannya terlebih dahulu, 这样的婚姻一定不会被上帝赐福的。 maka pernikahan yang kita pilih tidak akan diberkati oleh Tuhan. 我常常思想这样的事情，昨天晚上也在想，我就睡不着，一直到凌晨4点我才入睡。 Saya seringkali merenungkan hal-hal yang serupa, sehingga semalam pun saya juga tidak bisa tidur sampai subuh jam 4 baru saya bisa tidur. 弟兄姐妹，有太多的人在面临呼召的时候是这样退缩的。 Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang yang memilih untuk mundur dan menyerah dalam hal panggilan. 理由都是很好的，像彼得一样，哎，这个我关心一下这个约翰啊，
Hampir setiap orang mempunyai alasan yang kelihatannya sangat baik seperti Petrus. Oh, izinkan saya peduli akan Yohanes. 还有的更奇怪，哎呀，这个财弟兄，我听说你们这里学的这个学历，国内好像不能用哎，证书。 Dan bahkan ada orang yang mempunyai alasan seperti, Pak Steven, saya dengar nanti ijazah dari STT di Indonesia sepertinya tidak bisa dipakai di Tiongkok ya. 后面那一招厉害了，那要不你毕业之后来我们教会服侍就好了。 Lalu setelah berkata demikian, dia berkata, lebih baik saya tidak usah belajar, mendingan Anda nanti setelah lulus datang ke gereja saya, melayani di gereja saya. 最后说我的护照不确定啦。 Lalu mereka berkata, panggilan saya masih tidak jelas. 事实证明，我告诉你是真实的事情哈。多年过去了，时间证明他的护照确确实实是不确定。 Tetapi demikian, 对不起，他的护照不是不确定， demikian fakta justru menyatakan bahwa setelah bertahun-tahun diuji sebenarnya bukanlah panggilan dia tidak jelas, 而是他不想去确定那个护照。 tapi dia sendiri yang tidak mau memperjelas panggilan yang Tuhan berikan kepada 因为 dia. 这样的例子比比皆是。 Bapak Ibu sekalian, contoh panggilan hidup itu sangat banyak. 最典型的其实是圣经里面的那个摩西啊，他们是最近一直在传讲。 Contoh yang paling jelas salah satunya adalah yang Pak Tong sering kali khotbahkan belakangan ini, yaitu contoh Musa sendiri. 上帝说：“摩西啊，你去领我的百姓出埃及吧。” Tuhan berkata memanggil Musa untuk membawa umat keluar dari Mesir. 摩西就开始打马虎眼。 Lalu Musa sendiri mulai pura-pura bodoh. 这个法老会怎么对付我呢？ Kalau saya pergi nanti Firaun akan bagaimana menyiksa saya. 哎呀，你的百姓以色列民也应该不会相信我的， Kalau saya pergi nanti umat Israel mana mau dengar saya. 因为我一个人的口，我怎么能够说服众人呢？ Saya hanya dengan mulut saya ini yang tidak layak, bagaimana mungkin saya meyakinkan jutaan orang Israel. 如果你去看圣经的话，你会发现他最后逃避不成功， Tapi kalau kita lihat, Musa berusaha lari dari panggilannya, pada akhirnya dia gagal. 上帝一直抓着他，一直抓着他， Tuhan terus menangkap dia, memanggil dia. 然后他干脆跟上帝直说一句话： Dan pada akhirnya Musa berkata satu kalimat, 哎，他说主啊，你打发别人吧。 Tuhan sudahlah, utuslah orang lain saja. 接下来就发生一件事情， Lalu kemudian terjadi satu hal, 在实际上很多余的一个角色被兴起来了，就是亚伦。 yaitu Tuhan memanggil satu orang yang memang sebenarnya tidak diperlukan, yaitu Harun. 这个人他是在上帝的怒气中间被兴起来的。 Orang ini Tuhan pilih di dalam amarah Tuhan. 以后呢，摩西他不但没有成功逃脱上帝的呼召， Pada akhirnya Musa sendiri tidak sanggup lari dari panggilan Tuhan. 反而因着这个很糟糕的扶手，在以色列人拜偶像的事情上面就大动干戈。 Malah justru karena ada munculnya satu rekan yang lebih ini, pada akhirnya menimbulkan masalah terutamanya dalam penyembahan berhala bangsa Israel. 各位弟兄姐妹，使徒保罗曾经说过一句话， Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus pernah berkata satu 他 kalimat, 说：“你要竭力奔跑。 yaitu hendaklah engkau berlari dengan segenap tenagamu. ”我们都知道竭力奔跑， Kita semua tahu prinsip ini, berlari dengan segenap tenaga. 很多弟兄姐妹也是不断的努力在奔跑。 Kita sendiri juga di dalam hidup kita sering berlari segenap tenaga. 但是我要问，如果枪声啪已经响起的时候， Tapi saya ingin bertanya, ketika pistol telah berbunyi menandakan kita harus segera lari, 你却还在犹豫， tapi justru kita memilih khawatir dan bimbang. 或者你跑到一半，你开始看看，哎，我的伙伴上来没有？敌人怎么样？这个对手怎么样？ Atau mungkin setelah kita lari, kita justru malah peduli mana teman-teman saya, bagaimana dengan lawan-lawan saya. 然后你再努力奔跑， Lalu kita berlari tapi tidak dengan sepenuh tenaga. 结局会一样吗？ Pada akhirnya akhir hidup kita pun juga akan berbeda. 我特别感谢上帝， Saya sungguh bersyukur pada Tuhan. 我真的是那个听到枪声就跑的人， Saya diberi kekuatan untuk mendengar suara pistol dan langsung berlari. 真的好像不是我有什么说我有什么能力，而是上帝的恩典在我的身上。 Sungguh bukan karena saya mempunyai kemampuan tertentu, tetapi karena anugerah Tuhan yang limpah atas diri 各位， saya. 请记住，上帝呼召的圣经说是你呀、 Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita sadar bahwa yang Tuhan panggil adalah engkau. 是你要向他负责， Engkau secara pribadi patut bertanggung jawab 而 atas 别 panggilan. 人毫无干系。 Tanggung jawab ini tidak berhubungan dengan orang lain. 所以各位，如果你也听见这样的呼召，或者你已经在软弱中间，请你再次刚强起来，马上行动， Maka 不要 Bapak, 再错过这个上好的福分。 maka Bapak Ibu sekalian, bila kita sudah mendengar panggilan ini, bila kita sudah sadar bahwa Tuhan ingin memakai kita, maka hendaklah kita langsung berespons dan tidak terlewatkan akan berkat yang besar ini. 在耶稣的这个呼召里面，再一次很重要的就是第二点，我要讲的叫做跟从。
Dalam panggilan Tuhan, berikutnya saya akan memimpin kita melihat poin yang kedua, yaitu ikutlah. 跟从意味着它是一个行动的道路。 Ikutlah berarti adalah sebuah respons secara tindakan untuk maju ke dalam jalan. 不是我们嘴边的口号。 Ini adalah tindakan, bukan slogan di mulut saja. 注意哦，耶稣没有说你明白我吧， Kita lihat, Yesus bukan memerintahkan, mengertilah aku, pahamilah aku. 他也没有说你喜欢我吧， Tuhan juga tidak memerintahkan, sukailah aku. 他说的是你跟从我吧。 Tapi Tuhan berkata, ikutlah aku. 在主前2世纪的时候，兴起一个神学宗派，叫做法利赛教门。 Di abad 200 tahun sebelum Masehi telah muncul sebuah aliran yang disebut sebagai aliran Farisi. 他们很严谨的研究摩西律法， Mereka, aliran Farisi ini sangat ketat mempelajari hukum Musa. 比众人都明白圣经啊。 Mereka jauh lebih paham firman Tuhan dibanding orang lain. 耶稣怎么说他们？ Tapi apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang paham ini? 你们是粉饰的墙， Kalian bagaikan kuburan yang kelihatannya indah. 你们是瞎子领瞎子。 Kalian bagaikan orang buta yang memimpin orang buta yang 我 lain. 们再看那些在耶路撒冷城墙门外，在耶路撒冷城门口呼喊着说“Hosana Hosana” 的， Lalu kita melihat kelompok orang yang lain, yaitu mereka yang di gerbang kota Yerusalem menyambut Yesus dan berteriak Hosana Hosana. 他们可喜欢耶稣了， Orang-orang ini sangat suka Yesus. 最后却变成一同钉耶稣上十字架的凶手。 Tetapi orang-orang yang suka Yesus ini pada akhirnya justru menjadi pembunuh-pembunuh yang menyalibkan Yesus. 我其实传讲这个信息，我自己心里面真的是很担心， Hari ini saya mempersiapkan khotbah ini, saya sungguh penuh dengan gentar. 因为事实上我现在正站在摩西的高位，好像来教导大家。 Karena saya sekarang berdiri di tempat ini bagaikan saya duduk di kursi Musa sedang mengajar Bapak Ibu sekalian. 也就是那些在众人眼中看为好像是明白圣经的一群人， Itu bagaikan saya sedang menyatakan diri saya yang paling mengerti firman Tuhan di tengah saudara. 是否在主的眼中，其实我是个瞎子？ Tapi mungkinkah saya di mata Tuhan justru adalah orang buta yang memimpin orang buta lain? 最终呢，还要领你们掉进属灵的深坑。 Bila demikian justru saya malah akan memimpin Bapak Ibu sekalian terjatuh dalam lubang rohani. 亲爱的弟兄姐妹，特别也是邀请你们要和我一同站经。 Saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian, hendaklah Anda juga sama dengan saya gentar. 是否你来到教会，只是因为说基督教的这氛围啊不错啊？ Apakah kita datang ke gereja hanya karena kita merasa nuansa di gereja itu indah? 是不是有的人很喜欢唐崇荣博士他的才华？ Apakah kita datang ke gereja hanya karena kita suka Pak Tong yang juga adalah doktor, suka dengan talentanya? 还有的理由更好，我喜欢耶稣的良善。 Ada juga orang yang datang ke gereja berkata, saya suka akan kebajikan 基 Yesus. 督徒人都不错， Dan demikian kelihatannya orang itu baik. 所以我很喜欢来。 Maka saya suka orang Kristen, mereka baik-baik. 很不好意思啊，这样的人在主的眼中，我坦白的说一句，是瞎眼的。 Tapi orang-orang yang seperti ini, saya dengan jujur berkata, di hadapan Tuhan bagaikan orang buta. 最可悲的是，他可能还被现在站讲台的这个大虾领着走，牵着他的鼻子。 Dan lebih menakutkan lagi adalah orang yang berdiri di atas mimbar, bila juga buta, maka memimpin banyak orang bersama-sama buta. 我说这话实在不是想要论断各位， Saya sungguh bukan mau menghakimi Bapak Ibu sekalian. 乃是提醒各位， Tetapi saya ingin mengingatkan kita semua. 主的呼召是你跟从我吧。 Tuhan memanggil kita untuk ikut Dia. 这句话对此时此刻的彼得是很大的挑战， Perintah ini adalah perintah yang penuh tantangan bagi Petrus pada saat itu. 因为其实这一个呼召，并非只是现在对他讲，其实在3年半之前，耶稣已经对彼得一样呼召过了。 Karena panggilan ini bukan hanya Yesus ucapkan sekarang, di 3,5 tahun yang lalu, pada awalnya ketika Petrus di atas perahu justru sudah diucapkan oleh Yesus. 马可福音、马太福音都有记载。 Hal ini dicatat di baik Injil Matius ataupun 耶 Markus. 稣当时说：“你来跟从我，我要叫你得人怎么样，如得鱼一样。” Yesus waktu itu berkata kepada Petrus bahwa ikutlah aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. 圣经怎么回应呢？圣经怎么说呢？彼得当时立刻就舍下网，跟从耶稣。 Alkitab mencatat Petrus pada saat itu langsung melepaskan jaring dan ikut Yesus. 弟兄姐妹，我们如果对比今天的经文的话，你发现其实很有意思。 Kalau kita membandingkan dengan perikop yang kita baca hari ini, sungguh menarik. 我发现彼得他对这个第二次的，但是又是相同的呼召，
他做出的反应是截然不同。 Saya menemukan Petrus dan responsnya terhadap panggilan yang kedua ini, yang isi panggilannya adalah sama, justru mempunyai respons yang berbeda. 第一次的时候，他很高调的回应； Di pertama kali dipanggil, dia justru merespons dengan sangat menonjol. 第二次他低调了， Tapi untuk kedua kalinya dia justru tidak mau menonjolkan diri. 他沉默了。 Dia memilih untuk diam. 我们看今天的经文15到17节， Mari kita melihat di pasal yang sama tadi, ayat 15 sampai 看 17. 上文15到17节 Kita。melihat bagian sebelumnya ayat 15 sampai 17. 那个时候，耶稣一连3次挑战彼得，对不对？ Yaitu di mana Yesus 3 kali menantang Petrus. 然后就激动彼得的心，使彼得就切切的宣告说：“主啊，我是爱你的，你知道我是爱你的。” Yesus 3 kali menantang Petrus sampai Petrus juga mengucapkan berkali-kali, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." 但是，一进入18节的时候， Tapi sampai ayat 18, 当耶稣预言彼得要殉道了，然后他就沉默了。 ketika Yesus bernubuat bahwa Petrus akan mati martir, Petrus tidak lagi 这 menjawab. 才导致耶稣在22节又重复一次说：“你跟从我吧。 Inilah juga sebabnya Yesus di ayat 22 mengulang kembali, "Engkau ikutlah aku." ”然而，这故事的结尾你看到吗？我们仍旧没有看到彼得有什么的回应。 Bahkan sampai akhir perikop ini pun kita tidak melihat Alkitab mencatat respons 这 Petrus. 个到底怎么回事？ Mengapa demikian? 我相信彼得他依然有软弱， Saya yakin Petrus masih tetap lemah pada saat itu. 或许他的心中又突然闪现出想逃避的念头， Mungkin dalam hatinya muncul kembali niat untuk lari dari panggilan. 但是同样为他说一句话，可能大家没有发觉， Tetapi ada satu kalimat yang mungkin kita tidak terlalu memerhatikan. 他此时此刻的沉默，胜过了当初他那3次不认主的宣教。 Sebenarnya pilihan Petrus untuk diam kali ini sudah melampaui kerohanian dia pada awalnya yang dimana dia langsung berespons kepada panggilan 这 Tuhan. 叫此时无声胜有声。 Ini yang disebut dalam Mandarin sebagai tanpa suara justru lebih baik daripada bersuara. 我们可以确定的是，彼得的信心他经历了成长，他的信心经历了转变。 Kita dapat melihat bahwa bagaimana kerohanian dan iman Petrus sudah mengalami perubahan pada saat ini. 因为耶稣曾在他被卖的那一夜对彼得说过一句话， Karena Yesus sendiri pernah ketika di malam dia dijual, dia berkata kepada Petrus, 他说：“我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄。”记载在路加福音的22章32节。 yaitu Lukas 22 ayat 32, yaitu Yesus telah berkata kepadanya, "Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jika sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." 原文在你回头以后的前面有一个 bode， Di dalam bahasa aslinya ada kata otek sebelum kalimat yang Yesus ucapkan. 我不知道印尼文有没有这个 bode。你先 OK，bode 的意思是指当某个时候。 yaitu di dalam bahasa aslinya pote itu artinya ketika. 和合本没有翻出来， Dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai jikalau. 英文的 ESV 版本翻成 when。 Ya, dan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai when, yaitu ketika. When you have turned again， Dan jadi artinya ayat ini seharusnya ketika engkau sudah insaf. 就是当你回头以后。 Ketika engkau sudah bertobat, harusnya diterjemahkan 所以 begitu. 耶稣没有对彼得说：“如果你回头。” Maka terjemahan Indonesia jikalau ini kurang tepat. 他来说：“当你回头的时候。” Tapi Yesus dengan pasti mengatakan engkau, ketika engkau bertobat. Yesus yakin Petrus akan 哇， bertobat. 这是一个应许。 Maka ini adalah janji Yesus pada 应 Petrus. 许什么？ Yaitu janji apa? 应许彼得一定不会一直持续软弱下去。 Janji Yesus bahwa Petrus tidak akan terus-menerus lemah. 应许彼得有一天会从失败中间站立起来， Yesus berjanji Petrus suatu hari akan bertobat dan bangkit kembali. 即便虽然在这个时候他还是会给耶稣去打岔， Meskipun Petrus pada saat itu masih lemah dan masih malah menimbulkan masalah, 他还会因着别人而分心。 dia bahkan juga masih kelihatan peduli dengan orang lain. 但是我们要关注的是，彼得此时此刻正在经历上帝大能的手来改变他的恩典。 Tapi hendaklah kita sadar bahwa Petrus pada saat ini sedang tunduk kepada kuasa tangan Allah untuk berubah. 弟兄姐妹，当一些重大的事情临到我们，需要我们做抉择的时候， Bapak Ibu sekalian, ketika ada hal-hal yang besar yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita patut mengambil 其 keputusan, 实我们需要效法彼得， sebenarnya kita patut belajar dari Petrus. 效法他学习静默这个功课。 Kita patut belajar bagaimana sepatutnya
berdiam di waktu yang tepat. 诗人大卫说道：“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。” Daud sendiri dalam Mazmur pernah berkata, aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. 耶和华自己曾经也说：“你们要休息，要知道我是上帝。”这里的休息原文也是安静。 Dalam Mazmur sendiri Tuhan juga pernah berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 给大家做一个见证， Saya ingin memberi kesaksian yang singkat pada Bapak Ibu sekalian. 现在就是当时在写讲章，预备现在这个部分，就是跟从的这个部分的时候， Yaitu ketika saya mempersiapkan naskah khotbah hari ini, ketika saya menulis bagian ini, bagian poin kedua, ikutlah aku. 原本我想跟大家呈现一种基督徒要怎么样为主死这种心智。 Tadinya saya ingin menulis bagaimana di bagian ini, bagaimana kita juga sepatutnya ikut Yesus, kita punya semangat militan. 并且已经写了一大段了。 Saya bahkan telah menulis cukup panjang paragrafnya untuk bagian ini. 当然，这个观点是正确的， Tentu saja yang saya tulis itu memang secara teologi 但 benar. 是圣灵就在那一刻引导我， Tapi Roh Kudus pada saat itu memimpin saya 要我交出我的主权， dan mau saya belajar untuk menyerahkan kuasa diri saya pada 不 Tuhan. 要叫我凭着血气来侍奉。 Mau saya tidak menulis dengan kedagingan saya. 因为实话告诉各位，当时的时候满心亢奋， Pada saat itu saya sungguh hati penuh dengan gerakan. Saya ingin menulis semangat mengikut 想着 Tuhan. 以后事工的辉煌， Saya ingin rindu juga ada kebangunan pelayanan dalam kita. 教会的复兴。 Saya ingin demikian juga memimpin kita bangun secara rohani. 甚至我在想，如果我被抓起来，我自己要怎么样面对这样的逼迫？我可能要殉道等等。 Saya bahkan menulis dalam naskah saya, kalau saya sendiri sampai ditangkap, saya sampai dikurung, saya harus mati. Demikian. 你们不要笑话我啊！ Tapi tolong jangan menertawakan saya. 反倒问自己，你有想过这一类的事情吗？ Hendaklah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya pernah berpikir tentang hal mengikut Tuhan? 当时主的灵就感动我， Lalu di saat itu roh Tuhan menggerakkan saya, 柴盆元啊， 你跟从我吧。 mengingatkan saya, Stephen Chai, ikutlah aku. 我才猛然的意识得到，我自己好像正在经历他彼得第一次呼召那个时候。 Saya baru sadar saya bagaikan Petrus yang baru mengalami panggilan pertama. 这不是说我好像必须要和他一样经历第二次呼召的门召， Tapi ini bukan berarti saya pasti akan seperti Petrus ada panggilan kedua lagi nanti. 我乃是说跟彼得那一次一样，是跟着自己的心。 Tapi saya justru sadar bahwa saya mirip sekali dengan Petrus pada saat itu. Yang saya ikuti sebenarnya adalah kedagingan saya. 我正在跟从我自己， Saya yang sebenarnya sedang tunduk kepada diri saya, bukan panggilan Tuhan. 所以我需要安静一下。 Maka saya demikian hening pada saat itu. 就这样，我删除了原先写好的一大串的内容， Lalu saya menghapus paragraf yang panjang yang sudah saya tulis itu. 我再一次提笔琢磨于基督的跟从。 Saya mulai menulis lagi dan kali ini berfokus pada perintah Yesus, ikutlah Dia. 不是基督徒如何为主死， Yang saya tulis bukan lagi orang Kristen sepatutnya bagaimana mati untuk Tuhan. 而是主如何为基督徒死。 Tapi saya sekarang menulis, hendaklah kita lihat bagaimana Tuhan mati untuk kita. 这个太重要了。 Ini hal yang sangat penting. 彼得第一次回应呼召以后经历失败，就是因为不认识基督是如此去跟从天父上帝。 Petrus ketika setelah menerima panggilan pertama, dia langsung taat, tapi dia justru belum mengerti bagaimana Yesus sendiri adalah teladan taat untuk taat kepada Bapa di surga. 不是吗？以赛亚书53章10节说到，耶和华定义将基督压伤，甚至可以翻译成耶和华喜悦将基督压伤。 Dalam Yesaya 53 ayat 10 dicatat, Tuhan Bapa berkehendak meremukkan Kristus dalam kesakitan. Juga bisa diterjemahkan sebagai Tuhan Bapa berkenan bahwa Yesus akan remuk dalam kesakitan. 但是当耶稣要去被压伤、要去上十字架的时候，彼得却显示的跟上帝完全不一样的一个心情，他大不喜悦。 Justru ketika Yesus menyatakan dirinya akan mati, disiksa, Petrus sendirilah yang sedang menghalang Yesus. Petrus menyatakan dia tidak sesuai dengan kehendak Bapa. 竟然还斥责耶稣。 Bahkan Petrus pada saat itu sampai berusaha menghardik Yesus. 所以耶稣说：“撒旦退到我后面去吧，因为那个时候彼得诚然是被撒旦给利用。”
Dan pada saat itu Yesus langsung menegur Petrus dan berkata, setan pergilah ke belakangku. Karena pada saat itu memang Petrus dalam kedagingannya diperalat setan. 那个时候的彼得，他对主的跟从没有建立在生命的磐石，就是耶稣基督他自己跟从的那个榜样上。 Pada saat itu Petrus memang mengikut Yesus, tapi dia bukan sungguh-sungguh mengikut kepada teladan di mana Yesus yang sungguh-sungguh menjadi batu karang dan fondasi iman sebagai hal teladan tunduk kepada Bapa. 其实，当我们再看“你跟从我吧”这个呼召的时候，你会发现，他其实并非只是针对彼得的， Ketika kita melihat panggilan, ikutlah aku, sebenarnya kalimat ini bukan hanya untuk Petrus saja. 他还曾经出现在哪里？ Kalimat ini Bapak Ibu tahu juga muncul di bagian mana? 青年财主。 Yaitu di dalam Injil kalimat Yesus kepada pemuda yang kaya. 如果可以的话，大家可以翻开圣经马可福音的10章21到22节的内容。 Saya mengundang Bapak Ibu juga dapat membuka Alkitab kita di Injil Markus pasal 10 ayat 21 sampai 22. 耶稣对那个青年财主说：“他说，去变卖你所有的，分给穷人，你还要来跟从我。” Yesus berkata kepada pemuda kaya itu, Markus 10 ayat 21 sampai 22, jualah apa yang kau miliki dan setelah itu ikutlah aku. 圣经就记载，这个青年财主他听见这话，忧忧愁愁的走了，因为什么？他的产业很多。 Alkitab mencatat pemuda ini mendengar perkataan Yesus, dia menjadi kecewa, pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. 弟兄姐妹，这个教训这个事件给我们的教训，并不是说基督徒好像跟从主啊，做传道人的必须要倾家荡产才可以。 Bapak Ibu sekalian, dari kisah pemuda kaya ini bukan berarti kita kalau mau ikut Yesus harus bangkrut dan menjual semuanya, bukan begitu. 同时，我们同样相信，耶稣那个时候发出的这个命令，它是真的。 Tapi di saat bersamaan kita juga percaya perintah Yesus pada saat itu sungguh-sungguh benar. 确实要求对方变卖所有来跟从。 Yaitu Yesus sungguh-sungguh bermaksud untuk menyuruh pemuda itu untuk menjual hartanya. 哇，这个真的是非常大的挑战。 Ini adalah tantangan yang sangat besar. 或许有人觉得哎，你看，彼得在这件事情上面是胜过那个青年财主哎。 Mungkin ada orang yang berasa, wah Petrus saat ini lebih baik daripada pemuda kaya itu, bukan? 因为他立马就放下他的生意，这个渔业的生意啊，就跟从耶稣了。 Karena Petrus pada saat itu langsung melepaskan pekerjaannya sebagai nelayan, langsung ikut Yesus, bukan? 真的是这样吗？ Tapi apakah betul demikian? 在我看来，这两个人都缺少了耶稣他口中说的很重要的一句话。 Bagi saya, baik pemuda kaya ataupun Petrus, keduanya mereka kekurangan satu hal seperti yang Yesus 就 bilang. 是耶稣所说的，你还缺少那一件。 Yaitu Yesus berkata hanya satu lagi kekuranganmu. 那一件是什么？ Apa satu hal itu? 就是一颗全然奉献自己去跟从耶稣基督他的一颗心。 Yaitu mereka kekurangan satu hati yang sepenuhnya mau taat dan tunduk dan ikut Yesus. 青年财主没有做到， Pemuda kaya itu gagal. 彼得也是一样。 Petrus juga gagal. 如果我们看身边的话，我们身边一定不会缺乏有能力、有见识、建立各样圣功的这些的上帝的这个领袖们。 Kalau kita melihat di tengah kita tidak sulit untuk menemukan pemimpin-pemimpin rohani yang bisa memulai dan memimpin sebuah pelayanan. 但是你在仔细看的时候， Tapi kalau kita melihat dengan seksama, 你会发现，即便是这样，还是有太缺少愿意全心全意去跟从主的，太少了。 kita melihat justru sangat sedikit orang-orang di tengah kita yang rela sepenuh hati tunduk dan ikut Yesus. 你说是啦，但是要人变卖一切实在太困难了。 Kita mungkin berkata, ya tentulah syarat Tuhan untuk menjual semuanya ini sangat berat, bukan? 我希望各位看到的不是这个点， Saya berharap yang kita fokuskan bukan penjualan harta 我 ini. 希望各位看到的不是你变卖所有。 Yang saya tidak ingin kita berfokus kepada jumlah harta. 各位你知道吗？耶稣基督他完全有理由，完全有资格发起这样的要求。 Tapi Yesus sendiri, dia sungguh-sungguh layak dan dia memang boleh untuk memberi syarat ini. 为什么？ Mengapa demikian? 不是因为他至高无上的上帝的身份，
bukan karena Yesus adalah Tuhan sehingga dia boleh dengan sembarangan menetapkan syarat, 恰恰相反， tapi justru sebaliknya. 而是因为他从那一个身份至高的宝座降卑来到地上做人呐、 Justru karena Yesus sebagai Tuhan yang maha tinggi rela melepaskan segala hal datang ke dunia menjadi manusia. 他才是那一个对青年财主所说的那一个要求里面变卖所有的那一个人。 Yesus sendiri justru telah menjual segala hartanya dan dia menunjukkan teladan ini kepada pemuda kaya itu. 耶稣连枕头的地方都没有， Yesus datang bahkan tempat tidur pun tidak ada di dunia ini. 也面临要不要交税的时候，口袋里一块钱都掏不出来，所以叫门徒从鱼的嘴巴里面去拿。 Lalu sama juga ketika dia mau membayar pajak, dia juga tidak punya uang sampai murid harus mengambil uang dari dalam mulut ikan. 但是耶稣有什么？ Tetapi Yesus sendiri, 有他宝贵的生命， dia justru mengorbankan nyawanya yang sangat berharga. 他是那一个全然奉献的，他是那一个做到缺少那一件的那一个人。 Dia adalah teladan di dalam penjualan segala harta. Dialah justru yang telah sungguh-sungguh sepenuhnya tunduk kepada. 他把自己的生命变卖了， Dia sendiri menjual nyawanya 去周济我们这些灵里面贫穷的这些穷人。 Dia menjual hartanya, nyawanya untuk membantu kita yang miskin. Kita semua yang miskin dalam rohani. 感谢上帝，圣子耶稣基督，他完全跟从圣父的旨意。 Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah anak Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah 为 Bapa. 彼得，为那个财主，为我们每一个人，以及古往今来的众圣徒们，都立下了跟从，甚至于到死这样的一个榜样。 Tuhan Yesus demikian, demi Petrus, demi pemuda kaya itu, demi kita semua, demi setiap umat kudus sepanjang zaman telah menyatakan teladan, tunduk kepada Allah Bapa untuk menyatakan kehendaknya. 这样看来的话，面对那为他而死，如今却复活站在他面前，然后要求他去兑现，你说我主啊，我爱你，我爱你，你去兑现那个承诺的那个耶稣的时候，彼得他还能够说什么？ Bila demikian, ketika Petrus sekarang di perikop yang ini yang kita baca, bagaimana dia sudah melihat Yesus sekarang telah bangkit dari mati, dan Petrus sendiri juga sadar bahwa dia tidak lagi berhak untuk menuntut hal yang lebih banyak dari Yesus. 难道我彼得软弱，我的主就不软弱吗？ Saya sendiri Petrus lemah, tapi ketika saya melihat Tuhan saya, apakah dia lemah? 主会不会软弱？ Apakah Tuhan kita lemah? 希伯来书的4章15节这样记载： Ibrani pasal 4 ayat 15 mencatat, 我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样。你可以很勇敢的后面加上括号，与我们一样软弱，只是他没有犯罪。 sebab imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia dicobai hanya tidak berbuat dosa. 当耶稣在旷野40天禁食的时候，受试探， Ketika Yesus di padang gurun 40 hari, dia dicobai. 他的身体软弱了，就饿了。 Dia lemah secara fisik sehingga dia merasa lapar. 在客西马尼园被卖之前， Sebelum Yesus dijual di malam hari di Taman Getsemani, 他的心灵就软弱了， Yesus juga lemah secara rohani. 甚至于几近跌倒。 Bahkan dia hampir sedikit lagi jatuh. 我为什么敢这样讲？ Mengapa saya berani berkata 因为 demikian? 他竟然跟天父祈求说，挪去他的杯。 Karena dia berani berkata kepada Allah Bapa untuk menyingkirkan cawan itu. 诠释出来就是不要让我上十字架。 Kalimat ini diartikan sebagai, kalau boleh janganlah biarkan saya naik ke atas 当 salib. 然，耶稣最后还是把主权交出来说：“父啊，按照你的旨意，不是按照我的旨意。” Tetapi Yesus tetap pada akhirnya menyerahkan kuasa kepada Bapa. Kiranya kehendakmu yang terjadi bukan 但 kehendak. 他确确实实有求了，在以赛亚书53章所讲的，上帝要他去做的那件事情，就是上十字架。他求了，我不要上了。 Tapi Yesus sendiri di Taman Getsemani, dia justru sungguh-sungguh menyatakan apa yang dicatat nubuat dalam Yesaya 53, yaitu dia akan naik ke atas kayu salib. 耶稣跟我们一样是会软弱的。 Yesus dalam kelemahannya juga sama dengan kita, dia pernah memohon Allah Bapa. 然而，哥林多前书1章的25节，保罗这样说道： Tetapi 1 Korintus 1 ayat 25, Paulus mencatat, 他说主的软弱总比我们强壮。 yang bodoh dari Allah, yang lemah dari Allah itu tetap lebih kuat daripada manusia. 因为当主一软弱，当耶稣基督一软弱的时候，他就倚靠上帝，然后得胜了。
Ketika Yesus Kristus lemah, dia justru bersandar kepada Bapa dan dia menang dari kelemahannya. 我们呢？ Bagaimana dengan kita? 我们一软弱的时候就离弃上帝，跌倒了。 Ketika kita lemah, kita justru lari dari Tuhan sehingga kita jatuh. 我很喜欢曾经的我们的一位神学院的同学，他讲的一句话。 Ada seseorang teman STT yang pernah mengatakan satu kalimat yang saya sangat suka. 你说我软弱，我软弱，我软弱， Kita sering berkata, saya lemah, saya lemah, saya lemah. 我软弱到没有办法祷告。 Saya lemah sampai tidak sanggup lagi berdoa. 他说其实不是你软弱， Lalu, tetapi sebenarnya bukan kita lemah. 其实是你心硬。 Tetapi justru kita sedang mengeraskan hati kita. 各位，使徒保罗他何时软弱，何时就刚强了。 Kita melihat Rasul Paulus kapan dia lemah, justru pada saat itulah dia kuat. 因为他在软弱的时候跟从主啊。 Karena di dalam kelemahannya dia memilih tunduk dan ikut Tuhan. 我们呢？ Bagaimana dengan kita? 我们常常是何时软弱，何时就刚硬了， Kita justru setiap kali kita lemah, kita mengeraskan hati 因为 kita. 跟从自己。 Karena kita justru mau ikut diri kita 所 sendiri. 以使徒保罗这样鼓励我们， Maka Rasul Paulus mendorong kita. 他说要叫基督的能力复辟我们， Yeah. 以至于我们什么时候软弱，什么时候就可以刚强。 Paulus mau kita melihat kiranya kuasa Kristus turun menaungi kita sehingga ketika kita lemah justru kita kuat karena kuasa Tuhan. 这也是为什么我其实很喜欢约翰福音，他对彼得的二次门召以一种悬念的结尾哈。 Saya sebenarnya sangat suka bagaimana Yohanes mencatat panggilan kedua kepada Petrus ini seakan-akan berakhir tanpa jawaban. 颇有一种给读者让我们拭目以待，你看看彼得将来会怎么样的一种感觉。 Seakan-akan Yohanes sedang menulis kepada pembaca bahwa marilah kita nantikan bagaimana akhir hidup Petrus nanti. Kita tidak tahu. 我相信经历了第一次的失败，彼得他更加依靠主了。 Saya yakin setelah ada kelemahan dan kejatuhan rohani sebelumnya, Petrus sekarang makin bersandar pada 以后 Tuhan. 他不再用嘴巴说， Petrus ke depannya nanti tidak lagi dengan mudah memakai mulutnya dan berkata, 知道他说过一句什么话吗？ tahukah kita bahwa Petrus pernah berkata sesuatu? 主啊，我已经撇下所有的跟从你了。 Yaitu Petrus pernah berkata, Tuhan, kami telah membuang semuanya, meninggalkan semuanya dan mengikut Engkau. 以后他撇弃了那个真正他生命所有的耶稣基督。 Tapi dia justru pada akhirnya membuang Tuhan Yesus yang adalah penghulu hidupnya. Dia menyangkal Yesus. 但是现在彼得不一样了，他开始用实际的行动去跟从主。 Tapi sekarang Petrus berbeda. Dia dengan tindakan hidupnya yang nyata, sungguh mau tunduk dan ikut. 因为教会历史告诉我们，彼得确确实实钉上了十字架，并且觉得自己非常不配，就倒钉在十字架上。他回应了耶稣基督的呼召。 Karena sejarah gereja mencatat bahwa Petrus sungguh-sungguh tunduk dan ikut kepada panggilan Tuhan. Dia pada akhirnya juga mati di salib dan bahkan dia karena merasa tidak layak, dia mati terbalik di salib. 所以各位在这一部分，我希望大家听到一个重点： Maka Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita sadar akan satu hal penting. 跟从是什么？ Apa itu ikut Tuhan? 跟从是一个行动， Ikut adalah sebuah tindakan 它 nyata. 是一个效法主的行动。 Adalah sebuah tindakan meneladani bagaimana Yesus sendiri ikut Bapa. 效法谁？ Yaitu Yesus sendiri teladannya dalam hal apa? 效法主。 Teladan Yesus sendiri 这是我接下来要讲的第三点， untuk mengikut Bapa. Inilah juga berhubungan dengan poin ketiga saya. 就是我 Yaitu dicatat sini sebagai ikutlah aku. 到底是谁在带领你的人生？ Siapakah aku ini yang memimpin hidup kita? 那一个来跟从我吧的我到底是谁？ Ikutlah aku. Siapalah aku ini? 耶稣说：“你跟从我。” Yesus berkata, ikutlah aku. 弟兄姐妹，这就意味着我们不是跟从地上的某一个宗教， Ini berarti kita bukan ikut agama di dunia ini. 不是跟从地上古今的某一种的文化， Kita bukan mengikuti semacam budaya yang ada di masyarakat. 甚至不是跟从在地上任何一个国家的政府。 Kita juga bukan ikuti pemerintah atau kuasa di dunia ini. 我们要跟从的对象是耶稣基督他自己。 Yang patut kita ikuti adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. 耶稣是谁？ Siapalah Tuhan Yesus? 耶稣是谁？ Siapakah Tuhan Yesus? 又或者他是康德笔下那个完美的道德人格？ Ataukah Yesus adalah wujud manusia moral yang sempurna seperti yang Kant katakan? 费尔巴哈笔下那个人类自我理想的投射？ Ataukah Yesus adalah proyeksi dari wujud yang sempurna yang seperti dicatat dalam filsafat Feuerbach? 都不是， Yesus bukan semuanya ini. 都不是，各位。 Semua ini bukan identitas Yesus. 关于耶稣的身份，其实在全本圣经里面，
琢磨最多的就是我们今天在读的这个作者使徒约翰。 Identitas Yesus justru paling banyak dicatat dalam Alkitab, dalam satu kitab, yaitu di dalam kitab yang kita baca, Yohanes. 使徒约翰说，耶稣是道， Rasul Yohanes mencatat Yesus adalah firman. 他是生命的粮， Yesus adalah roti hidup. 世界的光， Yesus adalah terang 好 dunia. 牧人， Yesus adalah gembala yang baik. 门， Yesus adalah pintu. 道路， Yesus adalah jalan. 真理， Yesus adalah kebenaran. 生命， Yesus adalah hidup. 复活， Yesus adalah kebangkitan. 葡萄树， Yesus adalah pokok anggur. 耶稣是基督。 Yesus adalah Kristus. 如果要一一诠释的话， Kalau kita mau menjelaskan setiap sebutan identitas ini, 恐怕真的像今天的约翰福音21章的25节，约翰自己说的，就是全世界都容不下了。 kita justru akan menjadi seperti yang dicatat dalam Yohanes 21 ayat 25, yaitu terlalu banyak yang diperbuat oleh Yesus. Jika mau dicatat semuanya tidak akan dapat dimuat dalam kitab ini. 我个人最喜欢的不是约翰写在约翰福音里面对耶稣身份的认证， Yang saya sungguh sukai adalah bukan hanya saja identitas-identitas yang Yohanes catat tentang Yesus, 我最喜欢的是在启示录的21章的第6节所记载的。 tapi yang saya paling suka adalah yang juga Yohanes catat di dalam kitab terakhir, Wahyu pasal 21 ayat 6. 大家可以看一下启示录21章的第6节。 Mari kita melihat di kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. 这句话是耶稣讲的，他说：“我是阿拉法，我是俄梅加，我是初，我是终，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。” Kalimat yang Yesus sendiri ucapkan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. 阿拉法和俄梅加，它是希腊字母的首和尾的两个字母， Alfa dan Omega adalah dua alfabet Yunani, yang pertama dan yang terakhir. 所以它的理解上和后面接下来的初和终是一样的。 Maka Alfa dan Omega berarti kalimat berikutnya yang awal dan yang akhir. 然而初可以意味着耶稣基督他是创造者， Yang awal berarti Yesus Kristus adalah Allah pencipta. 终也意味着耶稣基督他是审判者。 Yang akhir berarti Yesus Kristus adalah Allah penghakim. 人类在创世之初的时候堕落得罪上帝， Manusia ketika waktu penciptaan telah berdosa dan telah melanggar perintah Tuhan. 以至于在末了的时候就必须要接受审判。 Sehingga manusia pada akhirnya harus menerima penghakiman Tuhan. 但是，亲爱的弟兄姐妹，如果耶稣基督只是有这两个身份的话， Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi, bila Yesus Kristus cuma punya dua identitas ini, Alfa dan Omega, 那么全人类就只有死路一条。 maka itu berarti semua umat manusia hanya ada satu akhir hidup, yaitu mati dalam penghakiman. 所幸的是，耶稣接着讲， Tetapi Yesus kita bersyukur karena Yesus lanjut 他 berbicara. 说：“我还是那一个要将生命泉的水赐给人喝的，他是那一个拯救者。” Yesus bukan hanya berkata dia adalah awal dan akhir, tapi dia juga adalah pemberi mata air kehidupan. Berarti Yesus adalah Allah penyelamat juga. 我们再看彼得的这个事件， Mari kita kembali kepada perikop Petrus. 当彼得试图逃避主的二次呼召的时候， Ketika Petrus berusaha lari dari panggilan kedua dari Yesus, 耶稣就把约翰和他放在一起，显出一个很鲜明的对比。 Yesus membandingkan dia dengan Yohanes 如果约翰是奉献一生为主而活， dan menyatakan satu kontras, yaitu bila Yohanes dia akan tetap hidup, 那么彼得就是毫无保留为主而死。 maka Petrus, kamu justru akan mati bagi Yesus. 约翰的活加上彼得的死，仿佛在无声的诠释着生命的初和终。 Bagaimana Yohanes akan hidup dan bagaimana Petrus akan mati, seakan-akan sedang menyatakan penjelasan tentang awal dan akhir hidup. 呼召彼得的耶稣，正是掌权生死、决定初和终的那个创造者，那一个审判者的上帝。 Tuhan yang memanggil Petrus juga adalah Tuhan yang penguasa, baik itu dalam hidup penciptaan serta dalam penghakiman kematian. Tuhan yang sama. 彼得是幸运的， Petrus sebenarnya cukup beruntung. 因为他的故事并非只是结束于惊叹上帝，你这个创造者创造的太美好了。 Karena kisah Petrus tidak berhenti hanya pada kagum akan karya keciptaan Tuhan. 并非结束于说我只能等候你的审判。 Dan hidup Petrus juga tidak berhenti pada menanti penghakiman 彼 kematian. 得还要经历主的拯救。 Tetapi Petrus juga mengalami keselamatan, penebusan Yesus. 所以，当我们看彼得这个呼召的时候，你会看见殉道不殉道不是最重要，那只是一个方法。最重要的是，他的目的是要赐生命的泉水给他喝。
Maka pada akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan telah memanggil Petrus dan meskipun dia akan mati martir tetapi itu tidaklah penting, itu hanyalah sebuah cara. Yang penting adalah Tuhan mau memakai cara ini untuk memberi air kehidupan kepada Petrus. 亲爱的弟兄姐妹，如果你来到这里还没有跟从耶稣基督的话， Maka Bapak Ibu sekalian, bila kita sudah sampai ke tempat ini tapi sekarang masih belum mau ikut Yesus, 我要提醒你， saya hendak mengingatkan dengan serius. 与其问耶稣是谁， Daripada kita bertanya siapa Yesus, 倒不如去思考耶稣是你的谁。 lebih baik kita bertanya pada diri kita, siapakah Yesus bagi hidup kita? 我们可以非常确定的是，他一定是你的创造者， Kita dapat dengan jelas yakin bahwa dia adalah pencipta kita. 他一定是你的审判者。 Dia juga adalah penghakim atas hidup kita. 但是你是否确定他是不是你的救赎者呢？ Tapi apakah kita yakin bahwa dia juga adalah penebus hidup kita? 你所跟从的是谁？ Siapa yang kita ikuti? 是谁在带领你的生命？ Siapa yang memimpin hidup kita? 耶稣说：“那生命泉的水，好消息哦，是白白赐给你的。 Tadi di Wahyu mencatat bahwa air kehidupan ini diberikan cuma-cuma kepada kita. ”哇，你说太好了，那我信耶稣就很快乐，跳着二郎腿哈，这8人大教台我就上天堂了。 Wah, itu berarti kalau saya percaya Yesus, saya bisa dengan santainya sudah bisa langsung naik ke surga, bukan? 那你可能忘记看耶稣接下来讲的话， Tapi mungkin kita lupa kalimat berikutnya dari Yesus. 白白赐的，没错， Memang ini dengan cuma-cuma, betul. 白白赐给什么样的人？ Dengan cuma-cuma diberikan kepada siapa? 白白赐给口渴的人。 Diberikan kepada orang yang haus. 各位，你口渴吗？ Bapak Ibu sekalian, apakah Anda haus? 今天我上台之前，Henry 弟兄送给我一瓶水喝，我真的很口渴，哇，太需要了。 Sebelum saya tadi naik mimbar, saya sangat haus dan pas saya diberikan satu botol air. 但是你灵魂的口渴，灵魂的干渴，谁可以给你喝呢？ Tetapi kehausan rohani kita, siapa yang dapat memenuhi kebutuhan ini? 如果你特别是华人的弟兄姐妹，你打开手机的时候，你会发现网上现在流行各种的美业、整容等等。 Kalau kita, terutama saya rasa orang-orang dari Tiongkok, kita seringkali sekarang membuka aplikasi dan melihat banyak berita terkait dengan operasi plastik. 大家现在看腻了， Sampai kita sudah muak dengan 然 berita-berita 后在 ini. 朋友圈发出一句话， Lalu bahkan kita mulai sharing di dalam grup 这 kita. 句话可能你都熟悉： Dan sebuah kalimat yang mungkin kita semua sudah sering dengar. 漂亮的脸蛋千万张。 Wajah-wajah yang cantik ada banyak sekali di dunia ini. 后半句是什么？ Lalu kalimat berikutnya adalah 有趣的灵魂在哪里？ saya ulang kalimat yang utuh. Wajah yang cantik ada banyak, tetapi di manakah jiwa manusia yang sungguh menarik? 亲爱的弟兄姐妹，这个例子你可以看到，当人在寻求外在价值、拼命在寻求外在价值的时候，你的内心其实真正是虚空的。 Kita melihat bahwa di mana dunia ini terus-menerus mencari ketertarikan secara penampilan, tetapi justru semakin miskin dan semakin gersang 你的内心是真正非常干渴的。 secara jiwa dan rohani semakin haus, semakin kering. 做以色列王40载，大卫的儿子所罗门这样说道： Raja Solomon sebagai raja yang memerintah 40 tahun di bangsa Israel. 所罗门他一生享用荣华不尽， Ya Solomon dia terus penuh dengan berbagai macam kemegahan hidup. 却在他年迈的时候反思他的人生。 Tetapi di akhir hidupnya dia merenungkan kembali. 他说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。 Dia berkata segala hal sia-sia belaka. 注意，他讲这个话是基于他拥有你所想要的一切的这样的情况。 Kita harus lihat dia mengucapkan kalimat sia-sia ini dengan memiliki berbagai macam kemegahan. 他说：“人所一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？ Dia bahkan berkata, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? 已过的世代无人纪念，将来的世代后来也不会纪念。 Masa depan yang akan datang tidak akan dikenang, masa lalu pun juga tidak akan dikenang. 昨天是中国的端午节， Kemarin adalah hari makan bakcang bagi kami orang Tiongkok. 今天是国际上的6·1儿童节。 Lalu hari ini adalah hari anak internasional. 有谁是真正纪念屈原的？ Tapi ada berapa orang yang mengingat sungguh makna dari hari raya bakcang? 更多的是纪念我的那个粽子蛋黄肉粽还是什么粽？ Kebanyakan kita hanya peduli dengan apa isi daging dan atau ada tidak telur asin dalam bakcang saya. 有谁又知道这样6·1儿童节它的背景是什么？ Ada berapa lagi dari kita yang tahu latar belakang dari Hari Anak 我 Internasional? 不讲太远的，今天在印尼，我讲今天的日子。 Hari ini saya khusus berkata dalam konteks Indonesia. 今天是Pancasila 80周年的纪念日。 Hari ini adalah hari Pancasila mengingat ke 80 tahun. 有没有人在场知道，其实它最初的版本和现在是不一样的？
Berapa banyak di antara kita yang tahu bahwa Pancasila yang kita tahu sekarang sebenarnya awalnya ada beda isinya. 你看到现在的版本，第一条是什么？ Yang kita tahu sekarang yaitu Pancasila, sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa， 对不对？ betul ya, ketuhanan yang Maha Esa. 这个yang Maha Esa 要不翻译？对，翻译成中文就是第一条，印尼相信独一的神。 听起来很好，对不对？ Ini kedengarannya sangat baik, betul ya? 但是你知道吗？这一条原先是放在最次要的第5条。 Tapi tahukah saudara bahwa sila pertama ini pada awalnya diletakkan di sila terakhir kelima. 并且内容不是这样，内容是 ketuhanan yang berkebudayaan。 Dan ya, 原本写的不是信独一的神，而是我们信的是有文化意义的神。 你看很难翻译，对不对？还没有完呢，要在 ketuhanan 后面加7个这个印尼的单词。 Tetapi bukan hanya demikian, mereka harus mengubah kalimat ketuhanan yang berkebudayaan, menambahkan 7 kata. 第一个dengan，第二个 kewajiban， 第三个 menjalankan， 第三个 syariat， 第四个 Islam， 接下来是 bagi， 接下来是 pemeluknya。 Jadi mereka ingin merevisinya menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 也就是说，它大概要修改成这个我们所信的神，同时也意味着身为人，我们应当遵循合乎伊斯兰教法的责任。你知道吗？这个行为当时引来印尼东部基督教代表非常反感，他们开始反对。 Tapi niat revisi ini justru telah menimbulkan banyak sekali penolakan dari agama lain. 于是总统为了不导致国家的分裂，才和对方去协商，他们才妥协。 Sehingga presiden tidak ingin terjadinya perpecahan, maka demikian menjalankan musyawarat dan akhirnya mencapai sila yang pertama. 才变成了现在的 ketuhanan yang Maha Esa。 Barulah ada ketuhanan yang Maha Esa sekarang, yaitu adanya kedamaian antara agama. 我现在问这件事情有多少人知道？可以举下手我看看吗？ Berapa banyak orang yang tahu peristiwa ini? Boleh saya lihat dari antara kita? Ada yang tahu peristiwa sejarah ini? 1, 2, 没几个，对不对？ 3. 拜托，你们是印尼人呢。 Ya, saya lihat tidak hanya sedikit sekali, tapi bukan Bapak Ibu orang Indonesia sepatutnya tahu akan hal ini. 这个事件是非常伟大的宪法性的政治变革。 Ini adalah hal yang sangat agung, terutama dalam revolusi kebijakan negara secara konstitusional. 为什么举这个例子？ Mengapa saya mengambil contoh ini? 证明所罗门说的一点都没有错。 Ini membuktikan kalimat Raja Salomo itu tidak salah. 再大的丰功伟业都要被人淡忘，甚至遗忘。 Kesuksesan yang sebesar apapun pada akhirnya akan dilupakan. 实在是虚空一场。 Semua sungguh sia-sia belaka. 世界历史还有太多的事情，最终都是没有人纪念的。 Terlalu banyak peristiwa sejarah yang pada akhirnya dilupakan oleh semua orang. 时间关系，我没有办法一一再讲了。 Karena keterbatasan waktu, mohon maaf saya tidak dapat mengucapkan semuanya. 反正每一次唐牧师你被唐牧师骂的时候，你就知道我讲的是真的。 Tapi pokoknya setiap kali ketika saudara dimarahi oleh Patong, saudara akan tahu memang kalimat saya ini benar. 如果你能感觉到其中的虚空的话，我告诉你，你很有可能就是那个干渴的人。 Kalau kita sungguh sadar akan kesia-siaan hidup, kita sangat mungkin adalah orang yang mengerti rasa haus. 耶稣说：“口渴的人啊，你跟从我吧。” Yesus berkata, kalian yang haus, ikutlah aku. 为什么是耶稣而非别人？ Mengapa Yesus yang berkata, bukan orang lain? 因为不论是牧师、长老、执事，在座所有的同工基督徒或是非基督徒，我们都和彼得一样。 Karena baik itu pendeta ataupun vikaris ataupun orang bahkan non Kristen pun kita semua sama seperti Petrus. 都是个软弱、犯罪，最后一定要等候审判的罪人。 Kita semua hanyalah orang-orang yang lemah, yang berdosa, yang pada akhirnya harus menanti penghakiman dari 我们 Tuhan. 真的和彼得一样，需要上帝。我们需要上帝，却最后只能够依靠自己去反对上帝的人。 Kita sama seperti Petrus, kita sebenarnya butuh Tuhan, tapi kita justru memilih diri kita sendiri dan kita akhirnya menentang Tuhan. 现在的自由派就是这个样子， Hari ini kaum liberal Kristen juga demikian. 他们想寻求上帝吗？他们说自己是基督徒，很好，他寻求上帝。 Kaum Kristen liberal mengakui dirinya orang Kristen, betul, mau ikut Tuhan, betul. 什么方法寻求上帝？ Tapi mereka memakai cara apa untuk mencari Tuhan? 自己框定一个科学的一个框架给这个上帝，然后去解释其中的神迹呢，应该是出现某种科学的原因啊，天气的原因才会这样子。
Mereka membangun struktur yang kelihatannya logis secara ilmiah dan berusaha menjelaskan Alkitab dengan struktur demikian dan menjelaskan bahwa mujizat dalam Alkitab itu pasti ada penjelasan ilmiah di baliknya. 他们否定了神迹，就等同于否定了耶稣的神性。 Mereka tidak mau mengakui mujizat sama juga dengan tidak mau mengakui sifat ilahi Yesus. 他们给上帝框好，自己反倒比上帝更大。 Mereka berusaha untuk mengerti Yesus secara ilmiah tetapi menganggap diri lebih besar daripada Tuhan. 华人也是一样，举头三尺有神明。 Orang-orang Tionghoa juga demikian. Dalam budaya Tionghoa merasa memang ada Tuhan. 那个神明是谁啊？ Tapi siapakah 不知道。 ilah itu? Tidak 有 tahu. 很多的这个无神论者， Banyak sekali orang-orang yang ateis. 他年纪越来越大了， Tapi semakin mereka menua, 生各样的病了， mereka mulai sakit-sakitan. 最后受不了要走了。 Dan pada akhirnya sudah mau mati. 我说老天爷啊，你有没有看见我？ Tapi dia sebagai orang ateis justru bisa berteriak, Tuhan, adakah engkau melihat saya? 平时从来没有喊老天爷， Selama seumur hidup tidak pernah mengakui 这 adanya 就是 Tuhan. 叫我们看见我们真的是需要上帝的。 Ini 但是我们如果靠着自己跟从自己的话，只能产生一个反对上帝的结果。 Ini justru menyatakan bahwa kita semua butuh Tuhan, kita ingin mencari Tuhan, tetapi jika kita memilih ikut diri, pada akhirnya kita hanya ada satu akhir hidup, yaitu kita menolak Tuhan. 因此，亲爱的弟兄姐妹、各位朋友，我们也和彼得一样，是需要耶稣基督主动来施恩搭救我们、呼召我们。 Maka dari itu kita semua Bapak Ibu sekalian sama seperti Petrus, kita butuh Tuhan sendiri yang aktif mencari kita dan menyelamatkan 因 kita. 为圣经说，除他以外，别无拯救。 Karena Alkitab dengan jelas mencatat selain daripada Dia tidak ada lagi jalan 他是 keluar. 从上帝而生的，非人手所造的， Dia adalah yang datang dari Allah, bukan diciptakan manusia. 拥有完美的神人二性，是三位一体之第二位格的。 Dia adalah Allah dan Yesus Tuhan kita dengan duinatur, yaitu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. 就是那个真正的督汉yang Maha Esa， Dia itu adalah Tuhan yang Maha Esa yang sejati. 这样的一位上帝为你、为我、为我们所有的人，2000年前进入到真实的历史。 Tuhan yang demikian, demi Anda, demi saya, demi kita semua, di 2000-an tahun yang lalu datang sungguh-sungguh ke dunia ini. 从至高的宝座为我们这些发臭的不行的恶人、这些的罪人来到地上。 Dia rela dari tahta surga yang tertinggi datang ke dunia ini demi kita orang-orang yang sungguh najis. 这些话你可能听很多了， Mungkin kalimat ini kita sudah sering dengar. 但是你要好好去思想，像彼得一样静默去思想嘛。他没有犯罪， Tapi hendaklah kita dengan hening merenungkan seperti bagaimana Petrus diam, yaitu Yesus dia tidak berdosa. 既然没有犯罪，就有资格为你上十字架，代替罪人受死。 Karena Yesus tidak berdosa, maka dia layak dan untuk naik ke atas kayu salib dan mati bagi 以 orang 至于 berdosa. 反倒应该被灭亡的我们得着永生。 Sehingga kita yang seharusnya binasa justru memperoleh hidup yang kekal. 我问一句： Saya ingin bertanya satu hal. 这个世界上还有谁有这样的权柄，可以成为你所跟从的对象？ Di dunia ini ada siapa lagi yang mempunyai kuasa seperti ini untuk menjadi Tuhan yang kita ikuti? 你摸着自己的良心问自己： Hendaklah kita dengan jujur bertanya pada diri kita sendiri. 我到底有什么理由拒绝这样的一位爱我的上帝？ Atas dasar apa saya punya hak untuk menolak Tuhan yang begitu mengasihi saya? 各位，一个都不是。 Tidak ada satupun yang bisa 他们 menggantikan. 虽然很伟大，却没有一个人没有犯过罪， Meskipun orang-orang ini adalah orang agung, tapi mereka semua berdosa. 没有一个人指着自己说我是阿拉法，我是俄美甲， Tidak ada dari mereka yang berkata, akulah Alfa dan Omega. 我就是道路、真理、生命，没有一个这样讲。 Tidak ada yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. 最重要的是，没有一个人为你钉十字架。 Tidak ada dari antara mereka pun yang boleh disalibkan menggantikan kita. 没有一个人有能力拯救你的灵魂不死。 Tidak ada satu orang pun dari mereka yang sanggup menggantikan jiwa kita yang akan binasa. 最后，这些人都已经死了， Yang terakhir saya ingin menekankan, semua orang ini sudah mati. 耶稣基督却还活着， Tapi Yesus Kristus masih hidup. 并且他是从死里复活的。 Dia bahkan telah bangkit dari antara orang mati. 前2天的时候，全世界的教会都在纪念他复活之后的升天。 3 hari lalu, semua gereja di seluruh dunia sedang mengingat kenaikan Yesus. 他以后还要再来到地上审判活人死人。 Yesus bukan yang naik ke surga, tapi dia akan datang lagi untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. 好了，我讲了这么多，彼得已经做出了选择， Kita melihat Petrus sendiri telah mengambil keputusan. 你呢？ Bagaimana dengan saudara sekalian? 你今天要不要做出选择？ Bapak Ibu maukah mengambil keputusan pada hari ini? 最后，我快快的总结， Maka pada terakhir saya akan memberi kesimpulan singkat. 今天的内容非常简单，你跟从我，跟从主， Hari ini poinnya sangat singkat, 3 poin. Engkau ikutlah, aku ikutlah Tuhan. 做到实属不容易。
Dan demikian juga sebenarnya sulit sekali untuk melaksanakan perintah ini. 因为我们原本就是一群哪怕心灵愿意，但实际上肉体会软弱的人。 Karena kita adalah orang-orang yang seringkali ingin, tetapi kita lemah dalam daging. 如果我们稍微花一点时间去对比路加福音5章1到11节关于彼得的第一次门召的话， Kalau kita melihat bagaimana Lukas pasal 5 mencatat Petrus dipanggil pertama kali, 对比今天的约翰福音21章彼得的第二次的门召， dan kita membandingkannya dengan hari ini Yohanes 21, Petrus dipanggil kedua kali, 你会很惊讶的发现， kita 同样是在加利利， akan melihat banyak sekali kemiripan. Sama-sama di Galilea, 同样打不到鱼， sama-sama tidak mendapat ikan, 同样撇下所有， sama-sama 对不起，同样这个耶稣吩咐这个彼得去撒网， sama juga Yesus memerintahkan Petrus untuk menebar jala, 同样的结局是打到很多的鱼， dan sama juga mendapatkan banyak ikan dalam jala. 同样耶稣呼召彼得， Sama juga Yesus memanggil Petrus dengan kalimat yang 然 sama. 而呢中间还有不同的地方， Tetapi tentu ada perbedaan di 不 dalamnya. 同的是彼得他的反应。 Perbedaannya adalah respons Petrus. 第一次的时候，他说：“主啊，我是个罪人，求你离开我。 Petrus pertama kali berkata, Tuhan aku orang berdosa, jauhilah aku. ”第二次在21章所记载，他一听是主，就立刻跳下水，要穿上衣服的。 Tapi kedua kalinya ketika dia mendengar itu adalah Yesus, dia langsung turun dari kapal. 第一次的时候，彼得撇下所有，立刻跟从。 Yang pertama kali Petrus dipanggil, Yesus langsung melepaskan segala hal. 第二次的时候，彼得深思熟虑。 Tetapi di kedua kalinya Petrus justru merenungkan dan berdiam. 这让我们看见什么？ Apa yang dapat kita lihat dari perbandingan 彼 ini? 得实实在在成了一个更加成熟的、贴近主心意的人。 Petrus sungguh telah menjadi dewasa, menjadi orang yang makin mengerti isi hati Tuhan. 最后一个很简单的问答： Dan terakhir saya ingin bertanya satu kalimat. 在座用过电脑的举下手。 Di tengah kita yang pernah memakai komputer boleh angkat tangan. Pernah memakai komputer boleh 反 angkat 正 tangan. 把 Team 肯定用过了。 Ya, Pak Tim tentu pasti pernah memakai. 电脑死机的时候怎么办？ Kalau komputer kita hang, apa yang akan kita lakukan? 有人讲重启，没错，最简单、最笨的方法，也是最聪明好用的。 Tentu saja cara yang paling mudah adalah kita reset, kita restart. 重启前还有个提示，你还记得吗？ Kalau misalnya kita restart, komputer kita akan muncul satu perintah. 系统会提醒你说，再一次登录的时候，是否要打开还没有完成的任务呢？ Yaitu setelah kita restart, komputer akan muncul, maukah Anda memulihkan kembali apa pekerjaan Anda sebelum hang? 求主怜悯我们， Nah, kiranya Tuhan juga demikian berbelas kasihan 我们 pada kita. 求主大能的手按下我们生命中那个 reset 键， Kita memohon pada Tuhan dengan tangannya yang berkuasa untuk merestart hidup kita. 除去我们里面所有的问题。 Dengan demikian Tuhan memperbarui kita, menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. 以至于我们重启之后，你的干净电脑界面就是干干净净， Sehingga kita dapat seperti komputer yang dimulai lagi, menjadi bersih. 就像上帝重启对不起，重启彼得一样的，再一次，我们求主来呼召你， Sebagaimana Tuhan memperbarui Petrus, kiranya Tuhan juga memperbarui kita. 呼召你去， Memanggil kita untuk pergi. 去完成你还没有完成的那个大任务。 Untuk pergi menyelesaikan tugas besar yang telah dipercayakan pada kita. 也是主对彼得的呼召。 Ini adalah panggilan untuk Petrus. 看21章的19节的时候， Juga adalah panggilan untuk kita. Yohanes 21 ayat 19. 耶稣启示对彼得说：“我呼召你去死。” Apakah Tuhan memanggil Petrus untuk mati? 耶稣呼召彼得干什么？ Apakah isi panggilan Yesus pada Petrus? 圣经说：“荣耀神。” Alkitab mencatat yaitu untuk memuliakan Tuhan. 各位，你为主死、为主活都不是最重要的，最重要的是你在这个过程中间，你不论做什么工作或者教会的侍奉，有没有去荣耀神，这是我们要完成的任务。 Maka yang penting bukanlah kita hidup atau mati bagi Yesus, tapi ketika kita masih tetap bekerja untuk Tuhan, apakah dalam setiap bidang yang Tuhan percayakan kepada kita, kita sungguh-sungguh berusaha memuliakan Dia. 我们一起祷告， Mari kita bersatu dalam doa. 我请 Henry 弟兄来为我们祷告。 Mari kita berdoa.
我们在天上的父，我们满心的感谢你，借着今天的信息，你再次施恩，并且帮助我们更好的审视自己，并且更好的深深的思考有关我们生命的呼召，以及我们是否真的明白你对我们的心意。Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur melalui firman pada hari ini Engkau sekali mengingatkan kepada kami akan makna panggilan, serta bagaimana kami juga patut introspeksi diri, apakah kami sungguh tunduk akan panggilan-Mu dan apakah kami mengerti akan isi hati-Mu. 主啊，我们常常是软弱的，我们恳求你继续施恩，帮助我们，使我们可以不停的靠着主的恩而越来越更新，越来的越体贴主的心意，并且越来越更好的顺服你的带领，愿意走你所赐给我们的呼召的道路。Ya Tuhan, kami sendiri adalah orang-orang yang lemah. Kami mohon Engkau ya Bapa sungguh terus berbelas kasihan kepada kami dan pimpin kami untuk dapat belajar untuk bagaimana rendah hati, tunduk kepada panggilan-Mu dan mengerti isi hati-Mu serta rela untuk menjalankan panggilan yang Kau berikan kepada kami dan terus berjalan di dalamnya. 主啊，我们也同样求你帮助我们当中仍然有许多的人或许还在迷茫当中，也恳求主按着你的时间，使他们可以更加清楚的明白你的旨意。Kami juga memohon Tuhan kiranya Engkau yang memimpin banyak dari tengah kami yang mungkin masih dalam kebingungan ataupun ketakutan, kiranya Engkau yang memberi kami kekuatan agar kami dapat melihat dengan jelas panggilan-Mu dan mau tunduk atas panggilan-Mu. 如此祷告感恩是奉靠我们救主耶稣基督的名，dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.